definisi. Yang pertama ialah etika. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan seseorang individu dan sesebuah masyarakat. Manakala untuk peradaban, peradaban ialah sistem atau tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Sebagai contoh, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Manakala yang terakhir ialah kelestarian. Kelestarian ialah peranan sistem dan nilai kepercayaan dalam seseorang untuk mencapai sesebuah kelestarian. Peradaban majmuk secara definisinya ialah beberapa kelompok bangsa yang tinggal di bawah satu kawasan politik. Peradaban majmuk ni sebenarnya merupakan peranan yang penting untuk membina ketamadunan bangsa dan juga membina negara bangsa yang maju. Dengan ini negara kita akan damai, stabil, maju dan sejahtera. Kita perlu memupuk sifat peradaban majmuk yang bagus ini kerana untuk mengelakkan terjadinya peristiwa sejarah 13 Mei pada tahun 1969. Peristiwa berdarah itu berlaku kerana kurangnya nilai etika, nilai moral dan juga rasa hormat menghormati antara kaum lain. Dan juga kita perlu elakkan perkara itu untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk hidup dalam kelestarian etika dan peradaban ini juga, kita harus saling memahami, saling menghormati dan juga insaf, ambil pengajaran tentang peristiwa yang lalu untuk kita sama-sama mengambil iktibar dan memajukan diri serta menghormat bangsa lain untuk kemajuan negara. Selain itu, kerajaan juga haruslah mengadakan satu perancangan ataupun melaksanakan institutional reform untuk meningkatkan nilai etika dan nilai moral dan serta peradaban masyarakat majmuk di Malaysia supaya masyarakat di Malaysia ini dapat hidup dengan lebih unggul dan juga lebih sifat hormat menghormati yang lebih tinggi untuk kehidupan yang lebih damai. Kedinamikan etika dan peradaban di Malaysia terbentuk melalui perdagangan yang berkembang maju ketika dahulu di Selat Melaka. Di situ tercetusnya pergaulan antara etnik-etnik yang berbeza seperti Cina, India dan Melayu. Penempatan masyarakat yang disebabkan oleh kualiti kehidupan di tanah Melayu juga memberi impak yang besar dalam aspek sosial. Walau bagaimanapun, kepelbagaian etnik di tanah Melayu mencetus permusuhan antara kaum setelah berlaku ketidakseimbangan status ekonomi, agama dan politik yang berbeza bagi setiap kaum, sekaligus mencetus peristiwa 13 Mei. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosio-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Maklumat tersurat DAP adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Setelah apa yang Saudara Hazman telah bentangkan, kita dapat simpulkan bahawa peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan rusuhan kaum yang juga mengancam keselamatan negara kita. Sehubungan dengan itu, kerajaan mewujudkan dasar ekonomi baru untuk membasmi masalah kemiskinan yang melanda negara Malaysia. Selain itu, pendidikan juga menjadi alat perpaduan untuk membina rakyat yang bersatu padu dan merapatkan jurang kemiskinan. Lantaran itu, rukun negara telah digubal berdasarkan 5 prinsip. Malaysia juga mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. Memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Selain itu, untuk menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Kini, batas etnik di Malaysia sudah berkurang. Berlakunya susunan kesepaduan yang diikat oleh nilai sivik sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman hingga perbezaan etnik menjadi perkara sekunder serta hilang kepentingannya sebagai pendorong tindakan mereka. Maka etika dan peradaban dimiliki rakyat Malaysia asalnya majmuk telah membina perkongsian hidup bersama hingga pendapat awam disepakati bersama. Dan hubungan di antara rakyat Malaysia diperhatikan lebih merentas batas etnik dan membina hubungan sosial di antara mereka. Rakyat Malaysia juga sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka hingga menyubur kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. Dasar ekonomi baru ataupun dikenali sebagai DEB. DEB diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun
1970 hingga tahun 1990, iaitu selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku disebabkan oleh dasar penjajah British yang mengamalkan konsep percara perintah. DAB pegang kepada prinsip ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif DAB ialah pemasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat tanpa mengira fungsi ekonomi. DAB merupakan dasar awam yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman, telah menyumbang kepada pemasmian kemiskinan dari tahun 1970 sehingga lahirnya masyarakat kelas menengah dan sifat kosmopolitan dalam negara ini. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Ianya bermula dari tahun 2000 dan memuncak di tahun 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur dan perpaduan semakin terhakis. Dipacukan lagi dengan tsunami maklumat yang palsu yang berniat membakar sentimen etnik di dunia digital tanpa etika. Kesannya, keharmonian negara menjadi tidak terjamin. Ianya ditinjau dari aspek-aspek berikut. Yang pertama ialah defisit sosial, yang kedua tadbir urus dan pembangunan, dan yang ketiga black economy dan rasuah. Defisit sosial dalam penggunaan negara yang disebabkan oleh jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula daripada individu, keluarga dan masyarakat, menyebabkan golongan miskin daripada etnik yang berbeza di bandar dan sektor pertanian serta negeri yang terperangkap dengan kemiskinan. Isu-isu berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama dan keluargaan, perubahan kesultanan undang-undang tubuh negeri semakin dibahaskan tanpa memahami perkembangan persatuan itu sendiri. Aspek kedua, tadbir urus dan pembangunan yang merangkumi keadilan, kerangkuman, kegagalan mengurus B40, media sosial yang menghasut etnik, agama dan perangkutan bolehlah diuruskan demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan negara. Aspek yang ketiga, black economy dan rasuah. Black economy adalah sebarang aktiviti ekonomi yang berada di luar kawalan pihak yang berautoriti. Sebagai contoh, perdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, judi dan dadah. Rasuah. Rasuah yang masih lagi berlaku dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dalam pembangunan negara. Bab 5A iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Wawasan Kemakmuran Bersama 2020 hingga 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasarkan keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumi Putra yang tinggal di luar bandar sama ada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pengumuman RMK12 perlu mengutamakan pembangunan dan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkat dan membina budaya moden dan Islami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai, dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai bersama keadilan, keterangkuman, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka terjamin. Kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Sebuah negara yang maju dan aman perlu mempunyai tadbir urus dan pembangunan yang baik bagi memastikan kesepaduan nasional dapat dicapai dan dibina di mana seterusnya akan mengurungkan perpaduan negara. Rakyat sesebuah negara dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni dengan wujudnya etika dan adab yang mana kebanyakan rakyat ketahui seperti amanah, prihatin, bertolak ansur, tanggungjawab dan sebagainya. Namun, sesebuah jurang akan melebar dalam kalangan rakyat jika rentetan daripada kegagalan pembangunan dan tadbir urus negara. Misalnya, jurang antara kaya dan miskin, bandar dan desa serta agama dan etnik. Bahkan lebih teruk lagi jika terlahirnya kumpulan yang miskin, terabai dan terpinggir serta kumpulan yang renggang dengan kerajaan, di mana kumpulan ini
seterusnya akan membentuk budaya pembangkang di mana budaya ini akan menidakkan dan menolak kerajaan serta berpaling daripada pemerintah. Lebih buruk lagi, di era globalisasi ini, dunia digital semakin mendominasi di mana berita-berita buruk dan palsu lebih mudah untuk disebarkan, ditularkan tanpa mengambil kira sensitiviti sesebuah negara. Rentetan itu, kepimpinan politik serta NGO telah mengambil inisiatif bagi menggembeling dimensi etnik dan agama untuk mendapatkan pengaruh dan undi. Kegelisahan dan ketegangan sosial dalam kalangan rakyat dan serta masyarakat berikutan kualiti hidup serta ekonomi yang tidak stabil akan mencetuskan perpecahan. Lebih teruk lagi, hal ini akan membantutkan kemajuan sesebuah negara jika tidak ditangani. Perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejahtera. Malaysia adalah sebuah negara tamu Pascal kolonial dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan anggotanya untuk menjadi warga negaranya, iaitu terdiri daripada Kewatanan Melayu, Bumi Putera Sabah dan Sarawak, dan mereka sering pinjam-meminjam budaya, makanan, bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahawa setinggi mana pembangunan yang dibina tidak mampu mencapai dan menjamin kemakmuran, kestabilan negara jikalau kesejahteraan rakyat tidak dapat dijaga. Indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, indeks makasid Malaysia, indeks perpaduan nasional dan indeks kedamaian global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara, iaitu perpaduan. Untuk mencapai perpaduan perlu ada kesepaduan nasional. Dan dalam dunia digital kini, kenyataan berbau sensitif mengenai etnik dan agama perlu diuruskan, dan pengalaman Malaysia ni perlu dikongsi kepada negara-negara luar untuk diambil contoh.